Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya buat apam kampung ataupun disebut juga sebagai apam gula merah. Apam ni sedap dimakan bersama dengan kelapa parut dan merupakan salah satu kuih legend orang dulu-dulu. Bahan utama dalam penyediaan apam ni adalah setengah cawan gula merah. Saya gunakan gula merah Thai cap bintang sebab dia berwarna gelap dan dia bersih, tak ada batu di dalamnya. Ini bukan paid review ya. Saya masukkan sekali 3 sudu besar gula pasir. Resepi ni kurang manis. Kalau anda suka lebih manis, anda boleh letak 4 hingga 5 sudu besar. Saya masukkan juga 1/4 cawan air. Saya suka gunakan cawan metrik ya. Dia siap-siap dah ada sukatan di sini. Tapi kalau anda tak ada cawan metrik, boleh juga gunakan cawan yang biasa anda gunakan untuk minum kopi ataupun teh di rumah tu. Tapi pastikan anda menyukat dengan menggunakan cawan yang sama untuk bahan basah dan bahan kering. Dan di sini ada panduan sukatan bagi memudahkan anda. Boleh screenshot siap-siap ya bagi yang tak ada cawan metrik tu. Masukkan juga sehelai daun pandan dan kita akan masak sehingga gula larut. Tak perlu sampai mendidih pun. Bila anda nampak gula mulai larut, boleh matikan api dan biarkan air gula sejuk. Resepi ni menggunakan tepung gandum. Tak kisah jenama apa-apa pun tak apa. Saya sukat sebanyak 2 cawan dan ayakkan. Kalau anda tak nak ayak pun tak apa, tak jadi masalah. Saya gunakan 1 sudu kecil matric yeast kering, maksudnya sudu 1 TSP ni, dan masukkan sekali bersama dengan tepung. Di sini saya nak tunjukkan jenis yeast kering yang saya gunakan, iaitu brand Saf Instant. Kalau anda nak gunakan yeast kering brand lain seperti Mauripan pun boleh. Kacau sebati tepung gandum bersama dengan yeast. Seterusnya, masukkan air gula yang kita masak tadi. Air gula ni jangan sesekali gunakan yang masih panas sebab dia boleh mematikan yeast. Gunakan sama ada yang dah suam ataupun yang dah sejuk sepenuhnya. Kemudian masukkan setengah sudu kecil metrik garam dan kacau adunan hingga sebati. Kita akan dapat kepekatan yang begini ya. Saya gunakan plastik pembalut ataupun disebut juga sebagai cling wrap plastik. Boleh dibeli di kedai bakery. Dan saya akan tutupkan bekas adunan tadi. Kalau anda tak ada plastik ni, boleh je kalau anda nak gunakan tudung periuk yang besar dan tutupkan secara rapat. Kita akan rehatkan adunan ni antara masa 1 hingga 2 jam sehingga naik, bergantung pada cuaca. Sementara menunggu adunan kita naik, saya akan sapukan sedikit minyak masak pada acuan bertujuan supaya kuih tidak melekat pada acuan nanti. Selain daripada acuan jenis kecil tadi, anda juga boleh gunakan loyang yang bersaiz 7x7 inci, juga perlu disapu dengan minyak. Sambil-sambil tu, kita boleh didihkan air dalam periuk kukusan dan ini adalah setengah biji kelapa parut yang putih digaulkan bersama dengan setengah sudu kecil garam. Kelapa ni kita akan gunakan untuk dimakan bersama dengan apam nanti. Masukkan sehelai daun pandan ke dalam kelapa dan kita akan kukuskan kelapa ni bertujuan supaya dia tak mudah basi. Saya kukus lebih kurang 5 minit. Dan selepas 5 minit, bolehlah diangkat dan diketepikan sekejap. Selepas anggaran masa 1,5 jam, adunan apam telah pun naik. Kalau cuaca sejuk, mungkin akan mengambil masa yang lebih lama lagi untuk naik. Saya tak kacau pun adunan ni, tapi saya hanya gunakan sudu dan kaupkan dari sebelah tepi dan masukkan ke dalam acuan yang kita greasekan dengan minyak tadi. Tak perlu isikan sampai penuh, saya hanya isikan 3/4 daripada acuan sahaja. Dan saya dapat anggaran 20 biji yang bersaiz seperti ini. Saya rehatkan anggaran 5 minit sambil mendidihkan air dalam periuk kukusan. Didihkan air ni sangat penting ya sebelum kita mula mengukus. Saya tutupkan tudung periuk kukusan tapi saya tak balut pun sebab dia ada lubang di sini jadi airnya tak akan menitis ke atas kuih. Kalau tudung yang tak ada lubang begini, anda perlu balut. Saya kukuskan kuih ni selama 15 hingga 20 minit dalam api yang kuat. Kalau anda gunakan loyang yang jenis besar, anda perlu kukus selama 40 hingga 45 minit. Waktu kuih ni masih lagi suam,
Saya akan keluarkan kuih ni daripada acuan dengan cara memicit sedikit pada bahagian kelilingnya dan seterusnya terbalikkan ke atas dulang. Kuih apam ni mudah je dikeluarkan daripada acuan dan tak melekat pun sebab tadi kita dah grease dengan sedikit minyak masak. Kuih apam kampung ni antara kuih legend yang sangat mudah untuk disediakan dan tidak memerlukan bahan yang banyak pun. Seperti yang saya sebutkan awal-awal tadi, saya buat kuih ni kurang manis dan bila digabungkan dengan kelapa parut yang lemak dan sedikit masin tu, menjadikan kuih ni tak jemu dimakan. Tekstur kuih ni agak lembut tapi sedikit kenyal dan berongga pada bahagian dalam dan kelilingnya. Begini ya seperti yang anda dapat lihat. Kami sekeluarga memang sangat sukakan apam kampung ni dan sebenarnya adunan ni memang tak cukup pun sebab asyik ulang-ulang dimakan. Kalau anda peminat apam ataupun peminat kuih-kuih legend orang lama, anda mesti cuba resepi ni. Selamat mencuba semua. Siap.